Alhamdulillah. Terima kasih. Maaf Zul, maaf semua. Lambat gitu. Ingat apa kakak dia? Semua kakak sakit dia bang. Kita mula aja. Ya. Yang lain dia belum masuk kan? Tiga aja. Astagfirullah. Kita mula aja. Ya doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa tu'assir. Allahumma tamim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabil kiram bisirul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. آمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا. Ya Allah, gunakanlah kami ilmu yang bermanfaat dan kefahaman yang baik. Hiasilah kami dengan sifat belapang dada, yakni berlemah lembut, muliakan kami dengan ketakwaan serta indahkan kami dengan kesihatan. Allahumma rzuqna fahman nabina wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa inna nas'aluka ilmal laduni ya wahab ya ghani. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kefahamannya para nabi, hafalannya para rasul serta ilham dari para malaikat yang hampir denganmu. Kami mohon juga kepadamu, ya Allah, dikurniakan pengetahuan ilmu laduni. Wahai Maha Pemberi, Maha Kaya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, insya-Allah kita belajar. Kita boleh belajar tajwid telur lah. Yang kita tadi semua pada ingat kita pelajaran yang ke berapa? Kalau ada yang catatkan sifat dan hukum tajwid yang ke berapa tadi? Tiga. Tempat itibak kan? Itibak lah lawan infitah. Kemudian hukum tajwidnya yang sudahnya mad asli, izhar, iqlab. Iqlab sudah kan? Dah. Izhar yang lagi? Oh, okay. Bukan pengajian tu hari bukan. Yang itu keterangan secara ringkas. Yang mana izhar, ya, mad asli, izhar dan ikhfa kan? Keempat yang ni lah keempat kan? Ni dua. Ikhfa, izhar, ikhfa, idgham. Hari tu, kan idgham dah kan? Dah, belum kah? Dah tak? Kalau idgham kan banyak. Belum ah? Idgham memang banyak lah. Idgham banyak. Ya. Kita mula dengan sifat. Sifat yang keempat kan? Yang itbaq versus infitah. Kemudian hukumnya hari itu kita belajar yang idgham. Yang pertama itbaq. Kat apa yang ada buku tajwid yang dalam kertasnya hitam putih kan, kertas yang putih. Banyak kan yang belum ada yang kan yang ini kan, yang kita belum kan. Zoom memang ada semua. Yang belum ada lah. Cek dalam. Ada. Ambil sifat lah. Okay. Pertama kita dah belajar hamzah, jahar, syidah lawan tawasud, lawan rakhawah, istiqlaq lawan istifal. Kemudian kita itbaq lawan infitah. Itbaq dalam bahasanya maksudnya melekap. Apa yang melekap adalah tepi lidah melekap ke langit. Tepi lidah. Kan? Kenal dulu hurufnya. Hurufnya huruf sad, huruf yang bergembar. Mudah kena ingat. Sad, dot, to, zo. Huruf 4, huruf itbaq. Mudah nak mengingatkannya. Kemudian bila kita jumpa huruf yang macam contohnya huruf dal, kita soal lah kan.
soal adakahnya termasuk dalam huruf-huruf shad, dad, ta, za? Kan? Kalau tidak ada dalam huruf-huruf itibaq, maknanya dalam huruf lawan, sifat berlawanan. Okay. Ingat semua huruf yang macam kumpulan satu, sifat dua, sifat tiga, semuanya masing-masing ada mempunyai 28 huruf hijaiyah. Okay? Ya, faham ya? Setiaplah hamas jahar dicampur dua-dua hurufnya adalah 28. Syiddah, tawasud dan raqawah dicampur ketiga-tiganya 28 huruf hijaiyah juga. Jadi pembagiannya lah jadi 3 tempat lah, tiga kumpulan. Istiqlaq dengan istifal pun sama juga 28 huruf hijaiyah. Sama dengan itibaq lawan infitah, terdapat 28 huruf hijaiyah juga. Jadi kalau huruf itibaqnya ada 4, bermakna huruf infitahnya adalah 24. 24 huruf. Tak perlu apalah, cuma kita ingat huruf itibaqnya. Kan? Bila huruf itibaq, kalau jumpa dengan shad, shad termasuk dalam huruf itibaq. Bermakna hukum sifat hurufnya sifat itibaq. Mana ketika menyebut, maksudnya itibaq, ketika tak menyebut hurufnya, pangkal lidah, bukan pangkal lidah, keliling tepi lidah tu, kan? Cuba sebut huruf shad, shad di atas so, terasa kan tepi-tepi lidahnya menaik ke langit. So, si, su, dot, do, di, du, to, to, ti, tu, zo, zo, zi, zu. Kan terasa ketika menyebut pun kita dapat merasa bahawa tepi lidah kita melekat ke langit. Berlawanan dengan infitah, terbuka. Maknanya bila bunyinya terbuka, lidah tidak melekat. Tepi lidah sih melekat lah. Macam mendata ajanya. Mana hurufnya yang selain daripada huruf itibaq 4, jadi hurufnya terdapat 24 huruf. Dia mudah je ingat. Kalau untuk sifat keempat kita ingat itibaq, huruf itibaq. Kerana hurufnya sikit, hafalkan huruf itibaq. Jadi ketika berjumpa dengan mana-mana huruf, sekiranya tidak terdapat dalam huruf yang 4 tadi kan, shad, dad, ta, za, bermaknanya bukan sifat itibaq tapi dalam sifat yang berlawanan, infitah. Untuk memahirkan sifat lawannya, kena sentiasa sebut lawan itibaq lawan infitah, infitah lawan itibaq, itibaq lawan infitah. Jadi kena mahirkan sebutan. Jadi mudah. Istilah lawan istifal kan. Kalau kita sedang nangga buku pun kita akan dapat sebutannya dengan betul. Kenalah tes selalulah sebutannya. Boleh? Mudahkah susahnya untuk ingatkan huruf itibaq? Huruf itibaqnya huruf yang tebal. Huruf 4 yang istiqlaq tebal. Istiqlaq kan ada 7. Tapi untuk shad, dad, ta, za-nya lebih berat lagi, lebih tebal. Huruf istiqlaqnya yang tebal, yang ada infitah. 4 huruf tu lah. Okay. Infitah senang aja lagi. Ingat sifat keempat, melibatkan tepi lidah. Ya, ya. Bila sebutan ketika menyebut hurufnya, tepi lidah kita terangkat. Ketika menyebut huruf yang tebal tadi. Macam huruf istiqlaq yang lainnya, yang masuk dalam itibaq. Macam contohnya huruf kha. Tepi lidah kita mendata. Huruf ghain. Kan gha. Kan tepi lidah pun si mendata. Siada melekat juga. Tetap mendata. Kemudian huruf qaf. Qa. Sama kan. Huruf yang berat, istiqlaq yang berat adalah huruf itibaq yang 4. Mudah je ingatnya sebenarnya, si susah. Kan? Ingatkan yang senang, jangan ingat jadi susah. Okay, idgham. Untuk hukum idgham terbagi kepada 2. Faham tak? Idgham bagi pada 2? Idgham syafawi dan idgham ma'gunah. Untuk idgham syafawi huruf mim yang mati. Maksudnya untuk hukum idgham kita gunakan formula. Formula mim mati yang tidak ada tanda mati di atasnya atau salah satu bentuk tanwin berjumpa dengan salah satu huruf idgham. Kan? Ayat untuk idgham ma'gunah, idgham bila gunah. Idgham terbagi kepada 2, syafawi dan ma'al. Ma'al ataupun bila gunah kan. Kalau untuk idgham syafawi, huruf mim yang mati. Huruf mim mati berjumpa dengan huruf mim yang bersabdu. Ya, idgham syafawi.
Boleh fahamnya? Boleh ingat? Idgham syafawi adalah huruf mim yang mati. Yang berjumpa dengan huruf mim bersabdu. Kalau idgham al-ghunah ataupun idgham bila ghunah, dia akan berjumpa dengan salah satu huruf idgham. Huruf idgham terbagi kepada 6. Kena hafalkan huruf idgham ada 6. Huruf mim, huruf nun yang bersabdu. Waw, ya, waw dan ya tidak ada bersabdu. Lam bersabdu, ra bersabdu. Huruf idgham ma'al gunah dan huruf idgham bila gunah. Idgham banyak lagi terbagi kepadanya. Idgham maknanya nama idgham banyak pecahan. Pertamanya lagi, keduanya lagi, ketiga ya. Pertamanya tu idgham syafawi, idgham ma'al gunah, idgham bila gunah, idgham apa je? Lupa dah. Idgham, ingat idgham syafawi ada nama banyak kan? Untuk di bawah idgham syafawi, idgham yang mim mati tadi, disebut idgham mimi ataupun idgham syafawi, tambah sikit lagi ya. Idgham syafawi ma'al gunah, idgham mimi, idgham apa lagi? Lupa dah. Idgham mislain. Idgham mislain saghir. Untuk idgham syafawi, tulis dalam bracketnya ada 3 nama. Idgham syafawi ma'al gunah, idgham mimi, dan idgham mislain saghir. Okay. Yang ketiga, keempatnya, idgham tadi kan idgham syafawi termasuk idgham mislain atau idgham mutamasilain. Lebih mudahnya kita ingat idgham mislain adalah untuk huruf mim berjumpa dengan mim. Idgham mutamasilain, huruf yang bersamaan berjumpa kecuali huruf mim adalah. Sebab mim kita ambilnya sebenarnya memang boleh sekali masuk dalam mutamasilain, tapi lebih mudah kita ingat. Untuk mim, idgham mislain. Kalau huruf lain yang bersamaan, contohnya waw berjumpa dengan waw, lam berjumpa dengan lam, nun berjumpa dengan nun, nun tidak, nun jadi idgham ma'al huruf zai berjumpa dengan zai, kita sebut idgham mutamasilain. Okay? Idgham mutamasilain. Untuk idgham mutajanisain, idgham mutajanisain adalah istilahnya untuk idgham mutamasilain, 2 huruf yang sama mahraj, sama sifat. Ke dalam bracket. Sama huruf mahraj, sama sifat. Untuk idgham mutajanisain, huruf yang sama mahraj tapi lain sifat. Lain-lain sifat. Mutajanisain, 2 huruf yang sama mahraj, contohnya huruf yang dalam gambar rajah kan ada dalam huruf macam huruf shin, jim dan ya dalam satu mahraj, satu rumah. Tapi hurufnya lain-lain, sifatnya lain-lain juga. Jadi kita fahamnya sama rumah tapi huruf lain-lain. Kalau dalam bahasa tajwidnya sama mahraj tapi sifat lain-lain. Dimaksudnya sifat lain-lain adalah huruf yang lain-lain. Mahrajnya sama rumah, sama tempat keluarnya. Idgham mutakaribain, huruf yang berlainan mahraj dan berlainan sifat. Berlainan mahraj maknanya huruf rumah yang lain-lain, sifat hurufnya pun lain-lain. Ya mutakaribain. Okay. Untuk ya idgham. Kemudian idgham saghir, tulis saja 1, 2, 3, 4, 5. Okey, tambah-tambahnya. Idgham saghir. Lepasnya idgham kabir. Idgham saghir maknanya keadaan. Keadaan macam ni yang jadi saghir. Pertamanya macam idgham mislain saghir, mim mati berjumpa dengan mim bersabdu. Kan 2 huruf yang bersamaan, di mana huruf pertamanya mati. Dalam bracket tulislah tanpa ada tanda mati di atasnya. Kemudian huruf keduanya berbaris. Atau lebih mudah kita untuk idgham saghir, pertama mati, keduanya bersabdu. Ya.
Untuk idgham kamil, sorry, kabir, kamil, kabir. Nakis lawan kamil, nakis kamil. Kabir lawan soghir. Soghir maknanya kecil, kabir lawan maknanya besar dalam istilah bahasa. Kemudian untuk idgham kabir, huruf yang bersamaan atau huruf berlain-lainan lah. Di mana, macam tu lah istilahnya, pertemuan dua huruf saja. Pertemuan dua huruf, kalau mutamasil lain ataupun misal pertemuan dua huruf yang sama. Kan? Untuk yang mutajanisain dan mutaqaribain, kita tulis pertemuan dua huruf di mana huruf pertamanya untuk kabir dan pertamanya berbaris dan huruf keduanya pun berbaris. Ya, kiralah baris atas ke baris depan, janji dua-duanya hidup berbaris. Ia disebut idgham kabir. Kelak ada kita jumpa dalam buku tajwid, idgham mutamasilain soghir. Ada juga. Bentuknya dah faham kita soghir macam mana keadaan, kabir macam mana keadaannya. Kemudian faham lagi dengan idgham mutamasilain, mutajanisain, mutaqaribain. Faham keadaan bentuk yang tiga hukum tu. Kalau kita faham idgham mutamasilain atau idgham mislain, huruf yang sama-sama. Macam contoh mim dengan mim, waw dengan waw, lam dengan lam. Bila ditambah soghir, fahamlah kita keadaan soghir adalah huruf pertamanya mati, huruf keduanya bersabdu. Kita ada jumpa kan nama idgham mutamasilain soghir. Idgham mutamasilain kabir, kedua-dua huruf yang sama, kedua-dua hurufnya pun berbaris. Yang mutamasilain ataupun idgham mislain kabir. Keadaan kabir, huruf pertamanya hidup, berbaris, huruf kedua pun berbaris. Itu pertemuan dua huruf. Bermaknanya dalam satu huruf sikit, dalam satu huruf satu lagi. Bukan dalam satu huruf, tapi dalam dua huruf. Dua perkataan. Akan ada juga kita jumpa idgham mutajanisain soghir. Faham? Apabila idgham mutajanisain, maknanya huruf yang sama mahraj, maknanya sama rumah tadi, tapi huruf lain-lain. Boleh jadi huruf zai berjumpa dengan huruf sad, kan? Di mana huruf pertamanya kalau disebut soghir, bermakna huruf pertamanya mati, huruf keduanya sabdu. Idgham mutajanisain soghir. Kalau disebut idgham mutajanisain kabir, huruf yang berlainan tadi kan, tapi sama mahraj, huruf pertamanya berbaris, huruf keduanya pun berbaris. Kena faham soghir, kabir, macam mana keadaan bentuknya. Jadi bila dah faham bentuk yang macam soghir, pertama mati, keduanya sabdu. Kalau kabir, pertamanya berbaris, kedua pun berbaris. Bila dah faham keadaan kabir dan faham keadaan soghir, mudah. Bila baca dalam buku tajwid, idgham mutajanisain soghir. Fahamlah. Apa yang maksud mutajanisain tadi? Huruf yang sama mahraj, huruf lain-lain kan? Macam contohnya huruf yang berada di belakang gigi. Huruf ta, dal, to kan? Salah satunya bentuknya macam to, pertamanya to, keduanya ta. Kalau diberi baris, to-nya berbaris, to pun berbaris juga, ya kabir. Idgham mutajanisain kabir. Boleh fahamnya? Kabir, soghir. Mutaqaribain, sama aja faham mutaqaribain apa? Huruf yang berlainan lain rumah dan huruf-huruf yang lain juga. Macam contohnya qaf dan kaf. Berlainan rumah ya. Walaupun yang berhampiran, tapi masing-masing dengan rumah. Apabila huruf pertamanya qaf, huruf keduanya kaf, kalau dia sebut soghir, maknanya pertamanya mati, keduanya bersabdu. Kalau disebut mutaqaribain kabir, huruf pertamanya berbaris, huruf keduanya pun berbaris. Boleh faham? Faham, kena faham lah. Macam mana keadaan soghir, macam mana keadaan kabir. Kemudian faham kan mutamasilain, mutajanisain, mutaqaribain. Mudah aja. Kan bila belum faham, memang kita rasa susah. Susah nak kenal kan. Bila dah faham keadaannya, insyaAllah mudah tak fahamnya. Mudah tak kenal. Okay. Setakat idgham, apa yang belum ada dipaham? Zu, apa yang belum dipaham kita berkenaan dengan sifat hukum idgham? Mudah lagi kan? Dalam buku tajwid,
Cari dalam idgham mutaqaribain. Dalam idgham mutaqaribain, idgham mutajanisin, dalam sini ada contoh. Yang sebutnya shaghir, bentuknya kabir. Ingat idgham kalau dibaca untuk idgham syafawi, idgham ma'al gunah, kecuali idgham bila gunah, kedua-duanya bacaan lebih daripada 2 harakat. 2,5 sampai ke 3 harakat. Kan? Panjang kan? Kecuali idgham bila gunah, tetap baca 1 harakat. Idgham mutajanisain, idgham mutamasilain ataupun idgham mislain, huruf yang sama-sama tadi, bilanya bersabdu, macam contohnya bersabdu, huruf mim je lah. Huruf mim, nun. Nun, mim, mim. Baru kita tahan dengan panjang. Sama dengan 2,5 sampai ke 3 harakat. Tapi bila huruf waw berjumpa dengan waw, pertamanya mati, keduanya sabdu, tidak akan dibaca panjang. Tetap baca 1 harakat juga. Tekan aja. Kan? Ada contoh kelak lah dengan contohnya. Dalam buku kan ada nak? Dalam buku tajwid ada Zul? Kena tanggal contohnya lah. Lebih mahal lagi kan? Dalam kita kena faham je lah. Kita fahamkan dulu. Fahamkan kan susah. Bila sebelum kita faham, kita akan rasa susah. Idgham mutamasil lain. Idgham mis lain. Untuk mis lain, mim berjumpa dengan mim. Nya boleh juga idgham mutamasil lain tu. Mim termasuk dalam idgham mutamasil lain. Boleh. Tapi lebih mudah kita faham. Mim bertemu dengan mim, idgham mis lain. Nya boleh juga jadi idgham mutamasil lain. Sebab idgham mutamasil lain maknanya huruf yang bersamaan rumah sama dengan huruf juga. Mana satu huruf yang sama lah maknanya. Pertamanya mati, keduanya bersabdu. Yes, bentuk shaghir. Kalau mim pertamanya berbaris, mim keduanya berbaris juga. It's idgham mislain kabir. Ya. Idgham ma'gunah, idgham bilgunah, faham lah nak? Mudah kan? Ya mudah. Kena hafal mim mati berjumpa dengan mim sabdu je lah. Idgham syafawi. Idgham syafawi ada 3 nama tadi. Idgham syafawi ma'al gunah, idgham mimi, idgham lain. Sorry. Kan? Idgham syafawi. Idgham syafawi kabir tu boleh juga. Bentuknya tadi. Naga keadaan bentuk lah rupa susunan sabdu, mati, baris, ayat. Ditangga pada ya lah. Kalau kita faham yang mana satunya soghir, yang mana satunya kabir. Ada lagi kasih idgham yang tertinggal. Idgham syamsi. Ingat idgham syamsi? Ingat sih. Ada alif, ada lam, ada sabdu. Huruf mim sabdu. Idgham huruf yang sabdu. Ada alif, ada lam yang sabdu. Idgham syamsi. Kalau lam yang bersabdu, idgham syamsi bila guna. Kalau ada alif, ada lam, ada mim yang bersabdu, idgham syamsi ma'al guna. Mim ataupun nun bersabdu. Boleh. Ada alif, ada lam yang bersabdu, ataupun ada alif, ada lam, ada ra yang bersabdu, idgham syamsi bila guna. Untuk lam dan ra kan, bila guna. Kalau ada alif, ada lam yang bersabdunya huruf mim, ataupun ada alif, ada lam, huruf sabdunya huruf nun, disebut idgham syamsi ma'al guna. Banyak idgham. Nama idgham banyak. Tapi keadaannya sih sama lah. Boleh fahamnya dah? Berapa gig dah idgham? Berapa idgham? Ya lah. Boleh faham lah bentuk-bentuknya. Banyak ya, mana yang belum kita faham. Asal-asalnya setakat ke untuk idgham. Maka kena faham bentuk, fahamkan yang sukarnya kan tadi idgham mislain, idgham mutamasilain, idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain. Faham ya dulu? Faham je ayat? Boleh sih faham ya? Untuk bahasa tajwidnya, jangan keliru lah. Idgham mutajanisain, bahasa tajwidnya sama mahraj, lain-lain sifat. Maknanya bila ditukar dalam pahaman kita, yang sama rumah, cuma huruf yang lain-lain. Huruf lain-lain kan lain sifatnya kan.
Jadi lebih memahami kita bahasa kedai lah. Boleh? Mutakaribain, huruf yang berlainan rumah, maknanya berlainan mahraj, tapi dan berlainan sifat. Berlainan rumah dan berlainan huruf. Maksudnya. Dalam ma'al gunah, dalam bila gunah kena hafalkan huruf 6 huruf tadi. Dalam syafawi mudah aja jumpa dengan satu huruf aja. Okey, boleh faham semuanya. Siapa yang belum faham, Hidayah, Akmal, Huria, dah faham belum? Alhamdulillah saya faham. Ya, namanya bila orang cakap nak mufok-mufok. Sikit-sikit. Mufok-mufok nak fahamkan. Jadi nak mufok-mufok nambah ilmu. Boleh faham ah? Dia banyak bagian idgham. Jangan ingat idgham dua aja. Idgham syafawi dan idgham bukan hanya ada idgham lain tadi kan. Nak faham lah. Alhamdulillah. Ada soalan dah? Bahagian sifat dan hukum dah. Ada soalan? Mesti ada soalan, kita teruskan dengan bacaan. Boleh tu? Okey. Ayat tu. Okey. Sudah. Hmm. Mhm. Hmm. Alhamdulillah. Dalam ayat tu, muka surat tu, kita jumpa dua bentuk sorry dan ada bentuk sorry dan bentuk kabir. Boleh cari yang sorry. Okay.
bukan idgham bila guna. Itu idgham bila guna. Bukan ra bukan tapi tanwin yang berjumpa dengan ra. Idgham bila guna. Idgham bila guna jadinya. Jangan keliru dengan ra berjumpa ra, tapi bukan ra tapi tanwin berjumpa dengan ra sabdu. Ra adalah huruf idgham. Idgham bila guna. Idgham bila guna ya. Ya boleh idgham lah. Yang cari tadi sorry yang kabir. Sorry yang kabir. Cari idgham lain sorir. Idgham lain sorir. Dengan mim sabdu. Dah? Oh. Memang kan mim berjumpa mim kah? Tanwin ya, masih juga tanwin berjumpa dengan mim. Tu idgham ma'unah. Idgham ma'unah ya. Jadi jangan keliru okey, kan kita tangan mim berjumpa dengan mim kan, tapi di atasnya bas satu. Maka bentuk kami tanwin. Setiap huruf nun mati ataupun tanwin berjumpa dengan huruf idgham, jadi idgham ma'unah. Bukan mim yang bertemu dengan mim, bukan tanwin. Tanwin berjumpa dengan mim sabdu, jadi idgham ma'unah. Yang ujungnya faman kana minkum, tengok tak? Mim mati jumpa dengan mim sabdu. Sebaliknya mim mati pertama, kedepannya mim bersabdu ataupun mim berbaris. Jadi maknanya tu idgham mutamatsilain ataupun idgham mislain sorir. Boleh juga disebut idgham syafawi ma'al gunah. Boleh juga disebut idgham mimi. Namanya bentuk macam tu 3 nama lah. Untuk mim aja. Yang idgham kabir, yang kabir. Dua-dua huruf itu bertemu, kedua-duanya ada baris. Dah? Hidup. Hidup berbaris lah. Ingat? Ada jumpa? Kan? Ra bertemu dengan ra. Satu ayat ra. Ayat lainnya Ramadan kan. Ra bertemu ra. Itu tersebut idgham mislain kabir. Mutamasilan kabir. Tentulah keadaan kita. Boleh faham? Huruf ra berjumpa dengan ra ataupun lam berjumpa dengan lam, mana-manalah. Janjinya dua-duanya memang hidup. Ada baris. Sebut idgham mutamasilain kabir. Idgham bila gunah dah faham, idgham ma'al gunah pun dah faham. Ingat, bukan huruf mim berjumpa mim tapi tanwin. Sekiranya ada tanwin berjumpa dengan huruf selepasnya, adakahnya huruf idgham bila gunah ataupun idgham ma'al gunah. Jadi nampak hukum dia. Alhamdulillah. Boleh? Aduh, dah boleh. Idgham syamsi ma'al gunah. Coba cari idgham syamsi ma'al gunah dan idgham syamsi bila gunah. Yang banyak dalam tu. Dah tadi. Idgham syamsi bila gunah maknanya huruf lam ataupun ra. Bilanya bila gunah. Idgham syamsi ma'al gunah ataupun idgham syamsi bila gunah. Nampak? Pertama dan kedua pun ada. Baris kedua ada. Ya idgham. Nun mati uji dengan mim. Untuk idgham ma'al gunah. Tapi kita nak cari idgham syafawi ma'al gunah. Ataupun idgham syamsi. Idgham syamsi ma'al gunah ataupun idgham syamsi bila gunah. Kalau disebut idgham syamsi, bermaknanya adalah huruf alif dan huruf lam. Kan? Ya ayyuhal hal itulah idgham syamsi bila gunah. Kerana huruf lam tadi yang bersabdu. Kan? Hanya berjumpa dengan salah satu huruf syamsiyah. Jadi idgham syamsi bila gunah. Kalau ma'al gunahnya, faham aja bila gunah lam dengan ataupun ra. Kalau ma'al gunah nun ataupun mim. Carilah yang ada alif, ada lam, ada nun, ada sabdu.
Dia disebut idgham syamsi ma'aguna. Syahrul Ramadan lainnya. Yalah, kita nak cari idgham syamsi ma'al guna. Dalam ayat adalah cari yang lepasnya. Ramadanal idgham syamsi bila guna. Kalaunya hudal idgham bila guna aja. Yang tadi kita cari idgham syamsi. Kalau lin ini tadi idgham syamsi bila untuk lam. Kalau untuk ma'al antara huruf nun ataupun mim. Yang terdapat di situ adalah huruf nun yang bersabdu. Huruf alif dan huruf dah kan? Hudalin. Lin. Idgham syamsi ma'al guna. Boleh faham yang mana kita jumpa. Kalau yang bawahnya lagi mingkumush. Ya, kan ada alif ada lam ada sabdu. Dia berjumpa dengan salah satu huruf samsiah juga. Tapi perlu kita gama al-guna ataupun bila guna. Yang tu kita sebut idgham syamsi saja. Untuk huruf lain-lain daripada huruf idgham ma'guna tadi idgham bila guna. Untuk mana huruf selain daripada ialah kan sabdu shin kan? Yang tu disebut idgham syamsi aja. Idgham syamsi. Okay, boleh faham ya? Sifat itbaqnya aus kata pertama auf ismal fa'aus huruf sod yang mati salah satunya sifat apa adanya untuk huruf sod tadi tebal. Kalau huruf pada huruf tebal-tebal ini adalah in. Makanya lawan itbaq lawan in. Kena lancar kesebutan. Itbaq lawan infitah. Itbaq lawan infitah. Ulang-ulang. InsyaAllah faham. Dapat dihafal. Alhamdulillah. Macam manalah kaedahnya antara salah satu contoh-contoh untuk yang tadi kan. Alhamdulillah. Okay, next. Terima kasih Zul. Siapa lagi? Kuria, Akma, Hidayah. Pada membaca. Saya Uzul saja. Uzul, okay. Akma? Ya saja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أهل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. Lagi. Wa'antum, ulang pada wa'antum. Wa'antum libasun lahun. Jap. Sabdu dengan lam, sabdu dengan nun. Apa bezanya? Sabdu dengan lam tu idgham bila guna. Bacaan? Pendek kan? Idgham bila guna pendek, satu harakat je. Kalau yang sabdu dengan nun? Sabdu dengan nun ma'al guna sahaja. Wajibul guna. Jadi kena baca dengan dengung. Walaupun ketika wakaf walaupun dia berhenti. Wakaf pun dengung. Kena tahan dengung juga. Panjang kan juga. Wa antum libasul lahun. Wa antum libasul lahun. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم
فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. Ulangnya. Wabatahu. أوكي. Waba. فالآن باشروهن واب... وابتغوا ما Dia كتب tahan الله. ya. Memang واب ditahan sih. Cuma lepasnya واب keluar suara lantunan. Wab, أوكي. wab, واب 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 cepat. وابتغوا Tahan lama. واب Wab, وابتغوا واب wabah. kena bunyi saya zabar dia. Hidupkan semula huruf kokoh mati. Okey. وابتغوا ما كتب الله لكم. Tapi jangan lambat. Kena cepat. والآن باشروهن وابتغوا وابتغوا فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. Mula lagi lancarkan. Tilka hudu. Mula baca. تلك حدود الله فلا تقربوها. Kokolah pun sama juga tadi. Kalau untuk kokolah, hidupkan semula hurufnya mati. Karena huruf kaf tebal, keluarkan bunyi تلك حدود الله فلا تقربوها. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس. Panjang. Jadi ma'al sukun panjang. أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج tahan. والحج Tahan sebentar. Hajj. قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من Ini bukan pada baris atas. Min abawa. وأتوا البيوت من أبوابها. Lagi sekali. Semula. Wa'tul البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون.
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Cari idgham ma'unah, idgham bila gunah. Idgham ma'al gunnah dengan idgham bila gunnah. Idgham, Mirrah. okay, idgham ma'unah cari. Mirrah tu idgham bila gunnah kan Sazah kan? Itu tak? Itu bapaknya. Ila nisaikum hunna Itu libas. bapak. Baris, sebut baris ayat itu bapak. Mirrah lam mati bertemu ra yang bersabdu. Masih jumpa satu. Ya, idgham syamsi itu. Idgham Ya, syams. pasti Oh ini ni idgham syamsi. syamsi. Nah, Okey. yang di depan tadi, uhillala. Apa ya? Uhillala. Okey. Okey. Ma'al Ya. gunnah dengan bila gunnah lam dia ada sabdu saja kan? Bukan. Bertemu. So, jadi huruf yang pertamanya sabdu ya ada berkaitan sebenarnya. Babnya halam sabdu bohil, tapi lam dan telah kan dua huruf yang bertemu, huruf yang maknanya idgham mutajan idgham mutamasil lain Idgham yang dua-duanya mutamasil. berbaris, idgham mutamasil lain kabir. Idgham kabir. Okey. Kunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Sul idgham apa? Kunna libasul baris pertama ujungnya. Kunna libasul tanwin berjumpa dengan lam sabdu. Idgham apa? Libasul. Yang Tanwin bertemu dengan lam yang bersabdu. Idgham bila gunnah. Betul tak? Sama juga dengan libasul lahun sama kan? Sama. Kemudian caranya lagi idgham summa atimmus. Apa mus? Apa tu? Mana saya tak tulis? 5 di atas. Summa atimus Apa? Mim bersabdu bertemu dengan idgham dalam idgham kalau ada alif adalah maknanya bertemu dengan salah satu huruf syamsiah, maknanya mesti ada idgham syamsi. Idgham syamsi. Kalau huruf selain daripada lam, nun ataupun mim, rana tidak. Kalau huruf lain kita sebut idgham syamsi saja. Idgham syamsi. Okey. Ilai. Ilahnya ilal, lepasnya Ilallai. Ilallai. Ilal aja. Apa? Lal. Lai. Lai. Ada alif, ada lam, ada sabtu. Lal. Ilal. Itulah ayat sama tadi. Ilal lail. Tapi yang ditanya adalah huruf ada hamzah, ada alif, ada lam, ada sabdu. Idgham apa tu? Ada alif. Idgham bila gunnah. Bila gunnah. Idgham syamsi, mesti ada syamsi. Karena huruf banyak huruf syamsi ya. Idgham syamsi bila gunnah. Bila gunnah. Kan ada alif ada lam. Yang ada alif lam. Okey. Idgham syamsi bila gunnah. Dan terus ada jumpaan banyak. Saya ada jumpa. Kabir tadi satu je kan. Filma tu lam mati bertemu mim tu idgham syamsi ma'al gunnah. Betul salah? Salah. Syamsi lam dia kena sabdu kan salah? Kalau idgham syamsi hurufnya bersabdu. Huruf ada alif, ada lam, ada sabdu. Jadi idgham. Kalau nama Allah kan Nullah, ada alif, ada lam, ada sabdu, ataupun disebut idgham syamsi. Idgham syamsi ma'al gunnah. Bila lam sabdu. Lam syamsi bila gunnah. Lam sabdu. Kemudian untuk sifat itbaqnya. Coba cari sifat itbaq. Lailatassi. Huruf ya kan? Huruf apa yang tebalnya tadi? Sad. Saddat taza. Antara hurufnya lah.
Okay. Sod. Yang ketika berjumpa dengan huruf yang tebal-tebal, khaytul, tonya pun sifatnya itbaq. Dot dot pun tebal ya. Sod, dot, taza. Ya huruf itbaq. Kalau selain daripada huruf itbaq yang 4 tadi, semuanya adalah Ittifaq. apa? Kalau nak itbaq apa? Kita. Ittifaq. Kena ingat bila setiap 4 ya, Okay. sebab kalau selain daripadanya adalah sifatnya. Ittifaq. Kita boleh fahamnya, idgham ma'runah macam ni, idgham syamsi, ma'runah macam ni, kan? Idgham bilarunah dengan idgham syamsi bilarunah, macam ni keadaan. Boleh faham? InsyaAllah boleh Ustazah kena baca balik. Yalah, kena faham kena. InsyaAllah, alhamdulillah. Okay, terima kasih Akmal. Hidayah, boleh. Sama. Hidayah. Sama. Period Ustazah. Period. Okay. Okay. Ketika lain baca, dia buat dah Hidayah. Kena tembak Jepun. Hidayah baca. Okay. Kalau cari tu boleh. Huriah, cuba cari. Untuk ayat sebelahnya. Cuba bacalah. Kita cari yang idgham ma'runah, cuba cari. Idgham ma'runah, idgham bilarunah, idgham syamsi ma'runah, idgham syamsi bilarunah. Cuba cari. Untuk huriah dulu. Setengah lah, ambil setengah daripada muka surat sebelah. Setengah bawahnya Hidayah punya. Okay. Kita dulu huriah. Huriah ada kan? Ya. Ayat berapa Ustazah? Ayat muka surat 30. Daripada ayat yang ke 191 sampai 195. 191. Daripada ayat itu. Jangan dibaca lah. Tapi kita tahu je lah yang mananya idgham syafawi ma'al guna. Benar lah. Daripada ayat pertama je. Cuba cari. 191. Nanti jumpa dengan mim. Ya kan? Kita jumpa. Ayat baris pertama. Wa'akhrijuhum. Kan? Dia masih jumpa dengan mim tak dulu. Apa ya? Ayat dia jadi. Nah? Ayat dia satu. Apa Ayat 181? 91. Muka surat 30. Ayat berapa? Ayat pertama di atasnya. Kami bagi tahulah, kita bagi tahu nama hukum lah. Kami bagi tahu huruf ayatnya. Okey. Baris pertama yang tengah-tengah. Wa akhrijuhum min. Mim mati pertama, mim mati kedua. Sabdu. Hukum apa ya? Dalam apa namanya? Sebab saya pakai Google tak jumpa lah pula. Yang pertamanya 191. Kan pertamanya waqtuluhum haitu saqif. Susah. Apa juga? Okey, susah. Yang di awal tadi. Susah. Sabtemasa. Dua-duanya berbaris. Dua-duanya berbaris. Hukumnya? Apa Dalam salah. dalam mutamasilain. Kalau dua-duanya hidup disebut sabir. Dalam mutamasilain sabir. Yang tadi kan hayutuka. Ya, sama huruf sama, kedua-duanya berbaris. Disebutkan idgham mutamasilain sabir. Dan lagi wa akhrijuhum. Mim mati pertama berjumpa dengan mim kedua yang bersatu. Idgham mislain sorry. Idgham mislain Sorry. Boleh juga kita sebut idgham syafawi ma'al guna. Ada juga idgham mim. Ini ada 3 nama. Boleh. Yang laginya kan jalan lagi baris kedua, baris ketiga. Empatnya. Innallah. Nallah. Fa innallah baris keempat. Hukum apa? Nalnya. Nal yang ada alif, ada lam, ada sabdu. Dalam apanya?
Ada apa? Alif. Alif adalah berjumpa dengan salah satu huruf syamsi ya. Jadi hukumnya idgham Idgham. syamsi bila guna. Bila guna. Salah anallah. Alif adalah bertemu dengan salah satu simbol sabdu menunjukkan yang berjumpa dengan salah satu huruf syamsi ya. Tidak huruf idgham syamsi bertemu dengan huruf syamsi ya. Kita sebut idgham syamsi. Kalau lam bersabdu maknanya bila guna. Idgham syamsi bila guna. Huruf apa hukumnya? Berjumpa dengan ra bersabdu tanwin berjumpa dengan ra sabdu. Sabdu. Idgham apa? Saya nampak tadi ada dalam apa dalam Idgham apa ya? Maknanya bukan huruf ra berjumpa ra tapi tanwin berjumpa dengan ra. Ra sabdu. Tanwin idgham bila guna. Bila guna. Idgham bila guna. Fitnatu jalan lagi waqatilu. Fitnatu tanwin berjumpa dengan waw. Idgham apa? Idgham biruna. Biruna boleh, idgham ma'al guna pun boleh. Sama makna kan? Okey, kemudian nulillah pun sama di atas tadi. Idgham syamsi bila guna. Kafi. Yang bawahnya nulillah. Idgham syamsi bila guna. Ni mana ni lah. Ayat 193. Yang tu. Kemudian selepasnya tanwin ada alif pada dalam ada sabdu berjumpa dengan ra tadi. Idgham syamsi apa? Mana lah? Yang ujungnya illa 'alal zalimin. Laz. Ya ada hukum. Illa 'alal Islam. idgham Tanwin apa ni? Tanwin sabdu kan? katanya ada alif pada dalam ada sabdu. Sabdu. Jumpa salah satu huruf syamsiyah. Jadi hukumnya idgham. Sama apa? Idgham. Sebut idgham. Nama lain untuk idgham adalah syamsi. Idgham syamsi. Kerana bukan huruf mim, bukan huruf lam, bukan huruf nun, bukan huruf ra. Maknanya cuma sebut idgham syamsi. Sama juga dengan depannya tadi 194 tu. Ash pun ada alif pada dalam huruf sabdu. Kerana jumpa dengan salah satu huruf yang disebut idgham. Idgham syamsi juga sama ke idgham. Cuma sebut idgham syamsi. Ya syahrul haram bis tu sama juga idgham syamsi. Tadi pada dalam ada tanda sabdu yang berjumpa dengan satu huruf syamsi ya. Jadi idgham syamsi. Laginya buat takuluh sama tadi dengan katakan idgham syamsi bila guna. Nah Allah pun sama idgham syamsi bila guna. Ma'al muttaqin wa infiqu fi. Dalam Allah idgham syamsi bila guna lah. Ilat tu ada alif ada lam kan. Ilat tah. Idgham syamsi ada ta yang ada alif ada lam ada ta yang bersabdu. Idgham syamsi. Askinu innallah nama Allah pun masih idgham syamsi bila guna. Okey, terima kasih. Hidayah.
Hidayah ambil ayat 196. Wa atim, cari yang ada idgham. Wa atim. Wa atim. Lil. Wa atimul hajja wal lillah. Nama Allah tadi. Lillah. Hah? Ada idgham apa saja? Bila guna. Idgham syamsi bila guna. Okey. Kemudian laginya, cari lagi idgham yang lainnya. Idgham syafawi. Mana? Yang ketiga. Minkum. Faman kana minkum mari. Idgham apa ya? Mim mati juga dengan mim sabdu. Syafawi. Idgham mis lain. Idgham mis lain sorry. Tapi kita boleh sebut idgham syafawi ma'al guna ataupun nama lainnya idgham mimi. Tiga nama untuk bentuk keadaan mim yang macam ni ya. Okey, kemudian azam, apa hukumnya? Tanwin berjumpa dengan mim. Au bihi azam, apa hukum azam? Idgham apa? Tanwin berjumpa dengan mim. Mim adalah huruf idgham bilakah atau ma'al? Mana Ustazah? Ya, baru 1, 2, 3, 4, 5 dari bawah. 4, 5. Au bihi azam, idgham apa? Tanwin berjumpa dengan mim. Idgham. Ingatlah mimnya bukan huruf idgham. Apa nanya idgham? Ma'al. Ada tak? Jumpa tak? Tanwin berjumpa dengan mim sabdu. Tak jumpa lagi kejap. Au bihi azam min ra'sihi fafidiyah. Bilal. Samanya idgham ma'una. Bilal. Idgham ma'una. Kemudian nun mati jumpa dengan ra. Idgham. Mati bertemu dengan ra. Idgham bila guna. Guna. Sihi fafid. Fafi tu kan huruf fa-nya pun disebut idgham kabir. Sama juga. Walaupun yang mati dengan dal, kena fa berjumpa dengan fa, idgham kabir sebutnya. Idgham mutamasilain kabir. Okey. Yatum, tanwin berjumpa dengan mim, apa hukumnya? Idgham apa? Fafid yatum. Sebelahnya tu ya. Idgham ma'al guna. Ma'una, kerana mim adalah huruf idgham ma'una. Min siya min au sadaqatin au nus wa idza amintum faman tamatta'a bil hajji famastaysara minal hadi. Lagi famal, cuba baca tiga dari bawah. Famal nun mati juga dengan idgham apa? Syamsi bila guna. Hanya ada alif, cuma ada lam. Kan? Bila guna. Idgham bila guna sahaja. Kerana nun mati jumpa dengan lam sabtu. Jadi idgham bila guna. Okay, laginya tanwin, tak ada tu tanwin lain. Sab'atin idza raja'tum ilta syarutun ifa'nya. Iman. Okay, zalika liman. Bahas kedua dari bawah. Zalika liman. Bila guna. Bila guna. Okay. Ahluhu hadiril masjid. Nama Allah tadi kan? Wattaqullah, adanya alif. Idgham apa? Alif lam. Idgham syamsi bila guna. Kita faham ya? Anallah sama lagi. Anallah idgham syamsi bila guna. Jadi iqab habis. Ya, sifat itibaq. Cari sifat itibaq. Cari satu huruf itibaq. Mana-mana baris dalam yang mana hurufnya? Ingat huruf itibaq ada 4 tadi kan? So ni yang kedua, baris kedua. Sir.
Baris kedua dari bawah kan? Masih bukan. Daripada daripada mula Okey. Yang barisnya huruf info. itu Sir. Sir. Sod sin. ya? So, Huruf sod sebenarnya. Tapi kalau dikaji untuk ra-nya mati sebenarnya. Tapi sir tetap kalau dikaji satu-satu huruf nak, memangnya sodnya terdapat ada sifat itibaq juga lah. okay. Dari bawah, hadiri, sod dia berbaris, dia pun itibaq dotnya. Hadi. Ingat hurufnya sod, dal, to, zo. Kita kena ingat huruf sod. Bila sampai ke sifat yang keempat, kita ingatlah termasuk tak huruf yang dalam yang empat tadi kan mudah ingat. Kalau si termasuk ya pananya dalam huruf yang berlawanan, sifat yang berlawanan. Mudah aja. Ya. Huriah tadi lupa itibaq. Mana huriah? Udah cari ya itibaq. Cari sifat itibaq. Ayat yang sama ke ayat lain saja? Mana-mana aja. Kita bagi tahu baris ke berapa. Doa kecil. Saya kurang sikit dulu lah. Kurang faham lah ni. Faham? Ingat kan huruf sifat itibaq. Ada sod, dot, to, zo. Kan? Sod, dot, to, zo. Huruf empat huruf tu lah sifatnya itibaq. Cari yang ni je. Tapi dia tebal. Maknanya dia baris atas saja. Mana-mana baris. Janjinya kadangnya huruf yang mati, boleh juga jadi huruf yang berbaris. Oh. Kita jumpa huruf aja. Yang ada 193 kan ada juga huruf zo-nya, tozo, salah, tozo akhir. Ada zo termasuk. Illa ala zo. Lau maknanya pangkal lidah melekat ke langit. Zo. Ya, sifat itu apa? Zo ya. Boleh. Kisos itu sama aja yang bawahnya. Wal hurumatu kisos. Sod dot tozo kan? Sodnya termasuk. Ya huruf itu pakai sifat itibaqnya. Sod huruf sod. Kita paham. Selain daripada huruf 4 ya, ada sifat intikah. Mana bila sebut huruf yang terangkat ke langit. Lidah, tapi lidah terangkat ke langit. Boleh faham ya? Kena hafal huruf lah. Bila hafal huruf, kita faham huruf tu lah. Huruf sifatnya itibaq. Huruf sod, huruf dot, huruf to, huruf zo. Mudahnya lagi kerana bergembar. Huruf keempat bergembar kan? Mudah kita ingat. Sod, dot, to, zo. Kalau huruf lainnya adalah bersusun, tapi itu adalah tersusun. Okay, Alhamdulillah. InsyaAllah, setelah kita baca muka surat 30 lagi ya. Tadi kita mulai untuk iajak hukum. Ingat Zul, muka surat 30 lagi. Muka surat 30. Belum baca tadi. Kita cari hukum aja tadi. Ingat kita ingat lagi ngambil hukum-hukum dan sifat-sifat. Untuk kebanyakan nak kelas jadi lupa. Alhamdulillah. Jadi kita tutup. Ada soalannya? Yang masih paham? Yang belum paham? Boleh semak dalam buku tadi. Masih belum paham ya? Boleh message PM kami doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an. Waj'alhu lana hujjah. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina. وعلمنا منه ما جهلنا
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikan ia imam kami, cahaya petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami apa yang kami lupakan dan ajarkan bagi kami apa yang kami jahil. Kurniakanlah kepada kami untuk dapat membacanya di sepanjang malam dan di sepanjang siangnya. Ya Allah, jadikanlah ia perisai kami, wahai Tuhan sekalian alam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa Salam. Jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fazah. Sama-sama. Terima kasih Tanjung. Sama-sama.